بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Yang saya kasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Fatimah Zahra Ampang, sahibul fadilah Tuan Imam kita yang membimbing kita sampailah habis selesai solat sebentar tadi. Seterusnya para tetamu Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam yang ke-7 dalam bulan Ramadan, masih lagi Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk sama-sama hadir untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Dan khusus ibadah yang dilakukan pada waktu malam adalah dengan kita sembahyang tarawih secara berjamaah khususnya. Dan alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kita masih lagi berada di awal Ramadan, tetapi menghampirkan kita ini kepada 10 malam yang pertama. Ramadan terus berjalan dan terus berjalan. Ramadan pastinya akan meninggalkan kita, namun apakah yang telah dilakukan oleh setiap di kalangan kita yang hadir pada hari ini terhadap Ramadan pada kali ini? Adakah ibadah kita sama seperti mana kita duduk di luar Ramadan? Adapun ibadah kita sama seperti ibadah kita dalam bulan Ramadan yang lalu, ataupun mungkin lebih teruk amalan kita berbanding dengan bulan yang tidak diwajibkan kepada kita puasa. Semua persoalan ini saya tak minta tuan-tuan dan puan-puan jawab pada malam ini, tapi kita tanya ke dalam hati kita, tanya dalam iman kita, bagaimanakah ibadah kita terhadap Allah di bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi peluang kepada kita seluas-luasnya untuk memperbanyakkan ibadah, dan Allah Ta'ala menggandakan setiap sesuatu yang kita lakukan. Semua kita tahu ibadah yang wajib Allah Ta'ala akan ganda sampai 70 kali ganda, dan ibadah yang sunat ini Allah Ta'ala boleh gandakan sampai kepada ibadah yang wajib. Dan Allah Ta'ala lemparkan ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala, keampunan Allah. Allah Ta'ala surahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya dalam bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menjauhkan kita ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita bersungguh-sungguh berpuasa dengan erti kata yang sebenar.
Puasa dengan erti kata yang sebenar bukannya kita ni boleh tahan lapar dan tahan dahaga. Sebab kita tahu orang yang bukan Islam juga berpuasa macam kita. Tok Sami puasa juga, tapi dia puasa tak boleh makan daging saja. Kalau macam tu setahun pun tak apa puasa. Orang Yahudi puasa juga, tapi tak bangun sahur. Lagi hebat daripada kita. Kita tak bangun sahur, mai tengah hari kira nak buka puasa, lapar dan seumpamanya. Selain daripada agama Islam juga puasa. Tapi adakah puasa kita ni nak jadi puasa yang sama macam orang-orang yang lain daripada Islam? Puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menjaga nafsu kita, menjaga perasaan marah kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga setiap anggota panca indera yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kita wajib kena jaga sebagai satu penterbiahan, sebagai satu didikan. Allah Ta'ala ajar kepada kita jangan makan, jangan minum, sehingga kan bersama dengan isteri pun tak boleh pada siang hari, padahal itu adalah isteri kita. Siapa yang gagah juga batal puasa dengan sebab hubungan suami isteri, maka si suami ini kena bebaskan seorang hamba. Zaman sekarang tak ada hamba kena puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa larat puasa 2 bulan turut-turut ni? Siapa pun tak larat nak puasa. Terus sebulan pun puas, pangkuh, nak bagi perhabis juga puasa. Tambah kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Ada orang kata tak apa Ustaz, kalau tak tahan sangat, kita buka puasa dulu, kita batal puasa dengan sebab makan, lepas tu go on. Lepas tu tak apalah, bersama dengan isteri pun tak apa. Ini ada juga ustaz-ustaz kita duk bagi pandangan tu ni, memberi fatwa yang salah dan haram perbuatan kita membuka puasa dengan sengaja. Kita semata-mata nak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita minum air di siang hari semata-mata nak berhubungan dengan isteri kita yang halal, walaupun halal di sisi syarak, tetapi Allah Ta'ala haramkan kita dalam Ramadan, menunjukkan bahawa isteri kita bukan hak milik kita secara mutlak. Walaupun halal isteri kita, walaupun halal suami kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kata Allah. Perempuan ni pakaian bagi kamu, dan laki pun pakaian bagi orang perempuan. Nak pakai ikut mana pun tak apa. Nak pakai ikut atas dulu, nak pakai ikut tangan dulu, nak pakai baju terkalih pun tak apa, ikut dan dia lah, sebab tu baju dia. Pakailah ke mana pun, pakai kain ke atas ke, pakai baju ke bawah ke. Tapi nampak pelik sangatlah buat panggil lagu tu. Nak main masjid pakai kain ke atas, pakai baju ke bawah, keluar ke lengan baju kaki. Nampak tak betul lagu tu. Nah, ikutlah, pakailah macam mana pun pakaian kamu, tetapi pakaian kita tetap ia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata haram, haram, tak boleh. Menunjukkan kita ni manusia tak ada apa-apa pun. Di sisi Allah Ta'ala, isteri kita bukan hak milik kita. Kita tak boleh nak buat apa-apa sesuatu nak menghalang daripada dia sakit demam. Anak kita bukan hak milik mutlak kita. Kadang-kadang anak kita pergi dulu daripada kita. Mak ayah kita bukan milik kita. Kadang-kadang kita nasihat mak ayah kita ni yang kadang-kadang tidak sempurna dari sudut iman dan ilmunya, tapi tak boleh buat apa. Alhamdulillah kita boleh main masjid. Sahabat-sahabat kita lebih-lebih lagi bukan milik kita. Kita boleh tegur, kita boleh bagi ajaran, tapi belum tentu semuanya boleh faham macam kita. Kita pegang jawatan pun bukan milik kita. Pegang jawatan duk rasa megah, macam dia seorang je tiba aja. Tak betul juga. Sebab jawatan itu milik Allah, bukan jawatan itu milik kita. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mengangkat kita, dan bila-bila masa saja Allah Ta'ala boleh menurunkan kita. Maka ini menunjukkan ibadah puasa adalah salah satu daripada nak tunjuk kekuasaan Allah dan hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara mutlak. Ni ada iklan dah.
Maaf Ustaz, sedikit gangguan. Sikit tak apa. Baik, kereta WLE 6376. Jangan tikar nombor ekor pula. Tak ingin tikar nombor ekor pula. WLE 6376, sila alih dengan segera kerana menghalang kenderaan yang lain. Baik, tak apa. Kalau ada kereta yang tersebut, bolehlah ubah Ustaz. Baik. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah puasa ni nak juga ajarkan kepada kita ialah berkenaan dengan erti pergantungan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Ialah kita ni diajar dan dilatih untuk bangun seawal pagi waktu sahur. Allah Taala bagi kelebihan berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, atau kama qala. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah berselawat, itu berdoa ataupun memberikan rahmat kepada mereka yang sahur di waktu pagi. Sahur ni adalah mereka yang makan di hujung-hujung sebelum waktu subuh. Kalau waktu imsak tu masuk 10 minit sebelum subuh tu, Masya Allah, itu boleh lagi bersahur. Yang kita balik tengah-tengah malam ni, bawa anak-anak kita pergi makan tengah-tengah malam, makan tu kata tak apalah, kita sahur siap-siap, tu bukan sahur. Itu menteka darah. Itu bukan sahur. Itu makan tengah malam, abang nak bagi lepas kenyang. Itu bukan sahur. Sahur ni ujung-ujung. Kita diajar untuk bangun sahur, dan kemudian kita diminta untuk berlapar dan dahaga. Ialah kita diajar untuk beriman kepada Allah. Kebergantungan kita dengan Allah adalah tidak berhajat kepada makan dan tidak berhajat kepada minum. Bukan air yang depan saya ni, depan kita semua ni, memberi hilang dahaga pada kita. Ada yang minum air tak boleh hilang dahaga. Ada yang dah tak boleh dah masuk air ke dalam mulut, dia kena masuk ke dalam lubang paip juga. Tak boleh dah, mulut pun tak boleh telan dah. Menunjukkan bukan dengan kuasa dia. Walaupun duit yang banyak itu bukan menunjukkan dia itu boleh melakukan apa saja. Makan juga tak mampu memberi kenyang. Ada yang makan banyak tak kenyang-kenyang. Jenis perut apa tak tahu. Makan banyak tak kenyang-kenyang, berpinggan-pinggan. Rupanya orang lain tolong makan sama dengan dia. Tak betul bismillah. Syaitan tolong makan sama sekali dengan dia. Ada yang makan sikit, alhamdulillah kenyang. Suruh tambah tak mau, dah aku duk urut perut, dah kenyang dah, alhamdulillah kenyang. Kenyang dah. Disuruh ni apa ni, mai jauh-jauh makan sikit dah. Memang bukan sebab tak sedap. Abang tu terang, bukan tak sedap, memang tak boleh makan dah. Kenyang walaupun sikit saja. Ini menunjukkan bahawa barakah. Rezeki Allah Ta'ala ni, Allah kalau bagi benda yang macam mana bentuk rezeki pun, itu mai daripada Allah Ta'ala, dan kita sedikit pun tak boleh nak petikai. Kalau kita petikai tak sedap. Bukan kita petikai pada orang yang bagi makan kita tak sedap tau. Kita petikaikan takdir Allah Ta'ala yang menentukan hari itu kita makan tak sedap. Ini hakikat orang beriman. Maksudnya kalau orang beriman, tidak ada syarat kepada dia untuk dia ni rasa bahagia senantiasa. Tak ada syarat. Tanpa syarat dia bahagia. Disebabkan iman ini yang menentukan bahawa kalau setiap seseorang tu dia dijodohkan dengan isteri yang mungkin tak pandai masak, dia akan syukur kepada Allah juga. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala yang menentukan dia ni dapat isteri yang tak pandai masak. Kalaulah seorang isteri dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang suami yang panas baran, raja nak marah ya, tengok cicak marah, heran suruh. Ni tambah main Ramadan tak boleh makan, lagi kuat dia marah. Maka yang isteri ni kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, dia akan kata Allah Ta'ala yang tentukan. Maka kalau suami dia pemarah, dia kena jadi pemaaf. Bukan maksud suami dia pemarah, dia pun kena marah sama. Maka bila sama-sama marah, tak boleh duduk sekali. Ini antara perkara yang kena ada dalam diri kita.
Dan Ramadan mengajar kita untuk jadi orang yang cepat maaf. Ramadan mendidik kita supaya menjadi orang yang sederhana, wal qana'atu bil qalil, rasa sederhana dengan benda yang sedikit. Nah, sebab apa semua ni maksud takwa kepada Allah. At-taqwa bermakna al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahim. Kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang maksudkan dengan takwa adalah dengan takutkan kepada Allah dan beramal dengan apa yang diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, wal qana'atu bil qalil, dan bersikap sederhana dengan benda yang sedikit. Ini kena ada sikap qana'ah, sederhana dengan qana'ah. Kita rasa bersyukur dengan qana'ah, kita boleh cepat maafkan orang. Tuan-tuan tengok tak, hari ni lah saya tengok, hari mungkin video tu lama dah, dalam bulan Ramadan tahun ni, kawasan KL jugalah, kawasan kita lah, lebih kurang Penang semua bagus-bagus. Saya main ada Penang, tempat tuan-tuan lah. Di pasar Ramadan, pasar Ramadan, tempat parking tu dia ada masa siang, tak ada pasar Ramadan lah, petang-petang sekali mungkin 3, mungkin 4 baru ada pasar Ramadan. Jadi tempat pasar Ramadan tu dalam Facebook tu ada parking kereta. Jadi Mak Saleh dia kerja di situ, mungkin ada urusan dengan siapa-siapa kan, dia parking awal pagi. Jadi bila dia nak balik petang, tengok-tengok dah ada gerai di depan kereta dia. Jadi dia pun kata nak ambil kereta, dia nak balik. Dia bukan puasa macam kita, nak tunggu pergi pasar Ramadan nak buka puasa. Kita memang kalut lah pergi pasar Ramadan, jenis tak erti nak masak di rumah. Dia duduk kalut, masak di rumah pun dia pergi cari juga di pasar Ramadan pun. Sebab nak jamu mata kan, tengok ayak merah, tengok ayak hijau, tengok ayak biru, tak mau beli terus. Dia tak mau beli ayak biru, ada ayak apa, ayak kelai biru. Jadi dia beli ayak mana yang sedap ni, dia bawa balik pergi. Jadi maksudnya makanan ni dia beli. Jadi dalam situasi dia nak balik ni, orang putih, Mak Saleh kan, Mak Saleh nak pergi, kata saya nak ubah kereta. Yang penjual gerai ni terus marah dan cakap lebih kurang pada Mak Saleh tu, maki dengan tolak-tolak sampai nak bergaduh. Siapa yang kena salah siapa? Kalau masing-masing ada salah lah. Mungkin Mak Saleh tu pun dia pun tak tahu kat situ pasar Ramadan, dia bukan jenis orang duduk situ. Kita ni orang Islam dah tahu, kita dah pasang gerai. Memang susah kalau jenis goreng cakotiau ke, jenis buat mutabak ke, susah nak ubah apa semua ni. Tak boleh ke kata minta maaf, saya tak erti cakap orang putih, excuse me, give me time kan, bagi aku masa sikit, sampai pukul 8 nak ambil kereta. Tak apa, aku belanja makan duduk tak mana-mana ke apa. Tak boleh kan cakap elok? Nak kena cakap maki-maki juga tak? Nak kena tolak-tolak juga tak? Allah, malu kita. Yang ni dia bukan bawa label Melayu. Majoriti orang Melayu di Malaysia ni semua orang Islam. Dia bawa nama Islam tu, bawa nama Islam. Yang suka marah, yang bersikap kurang ajar, yang bersikap tidak menghormati orang lain, nama dia orang Islam. Ni saya sebut dalam masjid tak apalah, kalau sebut kat luar malu juga orang kan. Masya Allah, tabarakallah. Apa perasaan dah video tu pula di viral pula dalam Facebook. Bukan kata kita orang Malaysia je ada Facebook, orang lain pun ada Facebook juga. UK ada Facebook, Jepun ada Facebook, orang Eskimo pun ada Facebook, orang Iban ada Facebook, semua ada Facebook. Tengok tu dia orang Malaysia. Lagu tu dah dok kata yang bagus sangat, masyarakat majmuk tak majmuk kan, kata dalam keadaan yang keamanan apa semua. Lagu tu dah akhlak kita dalam bulan Ramadan. Diajar untuk sabar, tapi tak boleh sabar, tak boleh sabar elok. Masya Allah, ini malu kita. Benda yang sama juga masa tahun lepas kan, tahun ni kan, apa nama perempuan tu, Kiki kan, viral juga dalam Facebook. Orang pergi langgar belakang kereta dia marah buat keluar apa tu, besi apa tu,
aturan nak sebut tu tak kerti nak sebut sebenarnya. Nah, buat keluar tu Nabi katok pula kereta zina. Malu kau orang tu perempuan tu, kalau lah dia tu dah kahwin, Allah malu suami dah. Kalau tak kahwin lagi, siapa nak masuk minang dah, berat dua tu. Esok pula era panggil, radio era panggil, yang Kiki tu mai, tapi yang uncle tu tak boleh mai. Dia pun telefon uncle macam mana settle lah, minta maaf apa semua. Uncle tu jawab selamba je, agama kami tak ajak untuk marah-marah orang. Sepatutnya siapa kena cakap lagu tu? Orang Islam cakap lagu tu. Sepatutnya orang Islam, dan kami agama Islam memaafkan orang. Bukannya tak ada insurans, ada insurans, tapi saja dia tak boleh kawal perasaan. Macam itulah juga kita yang hadir pada hari ini. Kita ni dalam bulan puasa diajak untuk rasa marah, tahan. Genggam gigi kita ni, kalau ada perasaan marah kita tahan. Sebab apa benda tu, kalau kita marah nampak jahil kita, nampak bodoh kita. Sebab apa kita dikira orang yang tidak sabar, orang yang tak boleh menyelesaikan masalah. Jadi Ramadan datang ni kepada kita untuk nak ajar macam mana nak jadi orang yang qanaah, yang sederhana, yang tidak gopoh, yang tidak meluru, yang tidak yang cepat marah, yang boleh bersyukur dengan nikmat yang sedikit, yang tidak membanding-bandingkan bab harta dengan orang lain. Kalau orang lain boleh lebih, itu rezeki orang. Dan kalau kita yang tak boleh apa, maka kita syukur pada Allah dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau bab ibadah, kita kena rasa dengki. Sebab apa? Ibadah ini adalah menunjukkan siapa yang paling rapat dan akrab dengan Allah. Kita nak kita paling rapat dengan Allah. Tapi yang ada, kalau lah bab ibadah dia tak rasa dengki pun. Kalau lah contoh masjid sebelah kita ni sembahyang 20 rakaat, kita tak apa, dia buat rajin, kita buat 8 jadi. Tengok sembahyang 20 tu main masjid kita, main buat 8 tu lah. Dia tak rasa dengki pun. Padahal kalau sana buat 20, kita kena buat 20 juga. Tengok mereka sakan kan, kita buat 20 tanpa tazkirah, kita buat 20 ada tazkirah. Tengok sana 20 buat tazkirah tak, kita buat 36 tazkirah. Lagu tu baru bagus. Ni dah dengki bab harta. Oi, masjid dia dapat aircon, masjid kita tak ada aircon pun. Dengki bab harta buat apa? Rugi. Ya. Dengki bab kita beribadah. Ibadah ni masya-Allah tabarakallah. Kita kena rasa dengki, bukan kita nak menjatuhkan dia, tapi kita nak berlumba-lumba, fastabiqul khairat. Kita nak berlumba-lumba ke arah kebaikan. Berlumba lah. Orang sedekah RM1, takkan kita nak sedekah RM1? Malu ke orang? Bulan tak Ramadan pun RM1, bulan Ramadan pun RM1, malu. Sedekah RM5. RM5 pun sikit lah. Mana ada topak? Siapa topak RM5? Angkat tangan tak? Dia topak handphone dia RM5 tak ada. Ada RM50. Kalau RM5 mana layan. Tak boleh main WhatsApp, tak boleh main Facebook, tak lepas tau. Nak buka YouTube tak lepas kalau topak RM5. Tapi bukan kata saya kata buah RM5, RM1 je ada buah masjid. Yang ni kadang-kadang malu kita dengan Allah Ta'ala. Bak makan, makan, kita tadi makan RM4, banyak kita makan untuk perut kita, kemudian diproses dan kemudiannya akan dihadam dan dibuang macam tu saja. Tapi harta kita yang akan berkekalan, kita bina masjid, kita sumbang untuk apa-apa pembinaan, untuk maslahah, untuk masyarakat setempat, untuk masyarakat yang memerlukan. Benda tu kekal sampai bila-bila. Saya nak cerita satu cerita, habis kurang betul lah. Saya nak cerita satu kisah, boleh lah, yang disebutkan oleh para alim ulama. Saya olah dalam bahasa kita, bahasa Penang.
Saya orang Penang tu. Baik, sajalah begitu. Ada seorang pakcik ni di zaman silam, dia umur tua dah, 80-an. 80-an ni kita kata memang ujung-ujung usia, bila-bila masa saja boleh mati dengan keuzurannya dan seumpamanya. Maka dia ni bawa beberapa biji benih, dia tanam pokok. Sambil-sambil duk tanam tu, ada khalifah datang, sultan pada waktu tu datang main melawat kawasan. Tengok pakcik tadi yang dalam keadaan uzur pergi tanam pokok. Maka sultan tanya pakcik, sebab apa tanam pokok? Pakcik pun tak berapa hari dah. Pokok ni nak tumbuh lagi 4-5 tahun, 7-8 tahun baru tumbuh pokok ni. Mungkin pakcik pun tak sempat nak makan, tak sempat nak mengambil manfaat daripada pokok yang pakcik tanam. Apa jawapan pakcik tadi? Dia kata, saya tanam ni bukan untuk diri saya. Saya tanam ni untuk orang di masa hadapan. Kalaulah buah ini, kalaulah pokok ini dia rimbun, orang yang penat datang ke mana-mana, dia nak berteduh, boleh berteduh bawah pokok saya. Dan kalau dapat orang yang datang, dia boleh ambil manfaat daripada buah saya. Budak-budak balik sekolah tengok buah, dia boleh tuju ambil curi makan. Nah, budak-budak lagu tu lah, orang tua-tua pun kurang sama juga. Nah, dia boleh ambil makan, bukan untuk saya tanam untuk orang lain. Masya Allah. Nah, tu ke depan, dia fikir pergi depan. Yang menyebabkan bila sultan dengar benda tu, dia kata, Masya Allah, bagusnya pakcik ni. Dia pun tak cakap banyak, ambil satu uncang mah bagi pada pakcik ni. Pakcik tu pun terima ketak-ketak tangan uncang mah. Dia kata, tengok wahai sultan, dengan niat aku yang baik ini, hari ni aku tanam, hari ni aku dapat hasil, Allah Ta'ala bagi dengan satu uncang mah. Kemudian raja dengar jawapan tu, Masya Allah, dia kata, cerdik sungguh pakcik ni, dia bagi satu lagi uncang mah. Pakcik tadi dia kata, tengok wahai sultan, dengan sebab hanya aku tanam beberapa biji sahaja, dan aku meyakinkan bahawa ini adalah perbuatan yang boleh menjamin masa depan, hang dah bagi pada aku hari ini 2, dan Allah Ta'ala dah balas siap-siap pada aku pada hari ini. Pakcik tadi, apa, sultan bila dengar lagu tu, sultan pun bagi kali ketiga uncang mah. Dan kali dia kata kepada pengawal-pengawal dia, jom kita melingkup pergi buang lah, sekali kita duduk atas sini habis uncang mah kat pakcik ni. Nak tunjuknya apa? Kita hari ini buat sesuatu kebaikan, Allah Ta'ala kira, dan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai harta yang kekal di akhirat nanti. Mungkin kita tak tahu apa yang akan berlaku dengan duit yang kita sumbang tu, tapi di sisi Allah, Allah Ta'ala dah kira dah. Allah Ta'ala dah tetap berapa banyak, berapa persen, berapa banyak pahala yang akan masuk dalam kubur kita. Sebagai contoh kisah yang masyhur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, dan digelar pula dengan gelaran As-Siddiq. Hebat Sayyidina Abu Bakar ni. Dan dia dipilih oleh Rasulullah untuk berhijrah bersama dengan baginda Nabi SAW. Sampai ke Madinah. Sebelum tu bina masjid di Quba. Selesai pembinaan masjid di Quba, maka berangkatlah Nabi ke kota Madinah dan berteduh dan berehat di rumah Sufyan Abu Ayyub Al-Ansari. Nak minta maaf, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kemudian baginda Nabi SAW nak bina masjid. Bila nak bina masjid, Nabi SAW cari tanah. Ringkasnya, Nabi dapat satu tanah kepunyaan anak yatim.
Maka Rasulullah SAW tanya berapa harga ni. Anak yatim pun kata tak apalah Nabi, kami serah saja tanah ni supaya dapat manfaat. Rasulullah ni orang baik-baik dengan dia, dia tak ambil kesempatan. Tambah pula dengan anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita orang belajar roti canai hari ni, esok kita pergi suar muka lagi, orang suruh belanja lagi. Sampai sudah orang belanja, kita tak pernah belanja orang pun. Nampak tak? Kita ambil kesempatan kat orang. Orang simpan duit kat kita, kita pergi pelekoh beli benda lain. Lepas tu orang melentang kat dia apa? Ni faham tidak? Tak tahulah kan. Maksudnya ini antara sikap Nabi yang tak suka ambil kesempatan. Rasulullah kata, saminuni, letak harga pada aku. Letak harga dan dibincang dengan keadaan yang baik, maka sesuai pada zaman tu diletakkan harga. Bila letakkan harga, Rasulullah SAW umum siapa di kalangan sahabat-sahabatku yang ada rezeki untuk sama-sama kita bayar untuk beli duit tanah ni, maka siapa yang paling banyak menginfakkan harta ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia bagi semua, ada apa tinggal dia bagi semua. Menyebabkan tanah yang sebesar Raudah hari ini, Raudah di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi. Dan kalau kita pergi Madinah hari ini, pergi Masjid Nabawi, kapet yang agak berbeza dengan warna lain, warna dia hijau, kapet lain warna merah, kapet dia warna hijau, itu kawasan Raudah. Kesemua kawasan itu dibeli dengan sebab sumbangan besar daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka terbinalah Masjid Nabi, dan bahkan sampai hari ini Masjid Nabi ada, sampai hari kiamat akan ada Masjid Nabawi. Cuba bayangkan pahala itu saja masuk ke dalam kubur Sayyidina Abu Bakar ni. Orang sembahyang tak pernah putih. Sembahyang di Masjid Nabawi tak pernah putih, penuh. Tambah kalau Ramadan macam ni tak ada ruang. Kita pergi sekali lagi, kalau keluar ada saja orang nak masuk, sampai melompat masuk. Bagi pula dua bahagian, satu bahagian muslimat, satu bahagian muslimin. Bila masuk muslimat tu dia bunyi benda apa tak tahu bunyi, punya berebut nak masuk main sembahyang dalam Raudah, dan senantiasa penuh. Dan semua itu sebab apa? Dengan sebab duit yang diinfakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Besar pahala dia di sisi Allah. Maka benda ni lah sebenarnya yang diajarkan dalam Ramadan. Sebab sesuatu benda ni bukan kekal kepada kita, tapi benda itu Masya Allah, kita nak buat sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita berikan kepada orang lain, supaya orang lain juga merasa nikmat seperti mana apa yang kita sedang kecapi ini. Dan kemudian makna taqwa lagi, wal isti'dadu li yaumir rahim, dan buat persiapan untuk kita mati di sisi Allah. Mati ni benda yang tak tahu bila boleh mati. Mati ni tak tahu. Bila tak tahu, Nabi SAW minta pada kita untuk bila kita semayang, kita rasa inilah seolah-olah semayang yang terakhir aku akan semayang. Contoh semayang isyak tadi, kita semayang, kita niat, ya Allah, inilah semayang yang terakhir, sallu salatal muwaddi', semayanglah oleh kamu seolah-olah semayang yang terakhir. Sebab tiada siapa di kalangan kita boleh menjamin dan boleh pasti kata kita boleh hidup waktu subuh nanti. Siapa boleh jamin kita boleh hidup waktu subuh nanti? Siapa pun tak boleh. Macam itulah juga kita nanti bila bangun subuh, bangun sahur, semayang subuh berjamaah, kita niat benda yang sama, sebab kita belum tentu boleh semayang pada waktu zuhur. Dengan sebab kita akan semayang subuh pada waktu itu dengan sebenar-benar semayang, sekhusyuk-khusyuk semayang. Sebab kita ni gagah macam mana sekalipun, kita tak mampu untuk mendabit dada kata kita boleh hidup sampai waktu zuhur nanti. Walaupun kita tak keluar pergi mana-mana, kita tak ada apa buat benda-benda yang boleh mendatangkan risiko kepada kita, kita duduk di rumah saja, Allah Ta'ala boleh cabut nyawa
malaikat maut cari kita jumpa insya-Allah kalau sampai kita punya ajal. Macam itulah juga isti'dadul yaumir rahim pada bulan Ramadan ni. Ramadan Allah Ta'ala dah bagi peluang kita masuk dalam Ramadan, belum tentu Ramadan terdepan kita boleh jumpa, belum tentu. Maka dengan sebab tu bila main Ramadan kali ni kita kena sungguh-sungguh, kita jangan main-main, jangan main banyak juga, jangan main-main. Sebab apa? Ramadan ni adalah Ramadan yang mungkin Ramadan yang terakhir, khusus 10 malam yang terakhir nanti, Masya Allah kita kena banyak ibadah, banyakkan i'tikaf, banyakkan ibadah kita di malam hari, kerana itu adalah salah satu peluang untuk kita mendapat malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar ni dalam bulan Ramadan yang dikatakan 10 malam yang terakhir berdasarkan perbuatan Nabi yang dia akan mengikat kainnya sepanjang 10 malam terakhir, dan dia ni takkan duduk dengan isterinya melainkan akan i'tikaf dalam masjid. Kita pun kalau boleh buat macam tu lah, kita nak i'tikaf lah dalam masjid 10 hari. Mai masjid Taman Kosas ni, apa ni, Masjid Fatimah Zahra ni 10 hari tak keluar, duduk dalam masjid, tidur dalam masjid, makan dalam masjid, semayang dalam masjid, mandi dalam masjid, mandi dalam tandas lah, dengan mandi dalam masjid, mandi semua ni sini 10 hari tak keluar. Boleh buat macam tu. Itulah amalan yang kita tak mampu buat lagi sampai sekarang. Pengalaman saya di Mesir, Masya Allah, masyarakat Arab bila mai 10 malam terakhir, mereka akan berpisah dengan isteri mereka secara sementara, mereka akan pudun ibadah, sehingga di kalangan mereka ni sanggup minta cuti kerja, mai duduk dalam masjid berkampung, mai bawa tilam apa semua, duduk satu sudut, mereka akan duduk dalam masjid. Itu duduk i'tikaf. I'tikaf ni bukan duduk lena, ni kira lena duduk di rumah lena, siang malam lena, main dalam kuliah pun lena, semua dah lena. Tu payah kan, khutbah Jumaat lagi lena, tu khatib macam nak baling tongkat dah, tapi duduk lena tak apa. Padahal cukup ganggu ke orang duduk khutbah ni dengan speaker dekat telinga ni, tapi dia boleh lena, tenang, relax macam. Bila nak sedar, aqimus solah baru sedar dia, nak aqimus solah baru sedar. Ni kalau macam kuliah ni wallahu alam baru dia sedar dah. Dia dapat wallahu alam saja dah. Jangan main tidur saja, maksudnya main beribadah. Kalau siapa yang pernah pergi Mekah, mendapat nikmat beribadah dalam bulan Ramadan, dia tak fikir benda lain lah, melainkan macam mana dia nak terus kekal i'tikaf dalam masjid daripada pagi sampai ke malam, duduk dalam masjid tenang. Jadi memang kita tak ada peluang duduk dalam Masjidil Haram, tapi kita cuba menjadikan satu suasana itu dalam tempat kita, dalam diri kita khususnya. Orang lain mungkin tak nampak, orang lain nampak nak beli baju raya, orang lain nampak nak pergi tengok offer mana, orang lain nampak nak pergi membeli belah. Kita cuba jadikan diri kita ni adalah salah satu tempat untuk kita bina suasana kita sendiri untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya dapat WhatsApp dalam grup, biasalah WhatsApp ni macam-macam, sampai berasak-asak punya WhatsApp. Sampai handset saya hak lama ni sampai hang tu keras, tak boleh buat apa, nak buka tak boleh, buka hang, buka keras, banyak sangat mesej masuk, sampai berat, sampai lingkup handset, sampai lah tak berbaik lagi. Dia ada bagi satu artikel panjang cerita pasal Sayyidina Umar yang menangisi dengan sebab tak boleh beli baju raya kat anak dia. Saya pun duk fikir Sayyidina Umar ni sambut hari raya kan. Dia cerita pula anak Sayyidina Umar balik sekolah kena ejek dengan kawan-kawan pakai baju lusuh. Ada sekolah apa teman tu, sekolah menengah Rasulullah rendah. Ni kita pun heran macam mana orang boleh duk bagi maklumat-maklumat lagu ni. Dia maksudnya kita ni kadang-kadang WhatsApp ni benda fitnah juga. Mau kata-kata Rasulullah kita pun sebar.
Mak kata benda tu agama, kita pun sebab. Jadi tukang sebab kita ni. Tapi kita kena berpegang dengan ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika kamu datang kepada kamu berita daripada orang fasik, fatabayyan. Kena jelaskan dulu, kena pastikan mana sumber dia. Jangan duk main hantam saja. Bila kita tengok agama, kita pun sebab. Bila tengok agama, kita pun sebab. Tak boleh macam tu. Jadi bila mai Ramadan yang terakhir ini, kita kena pulung. Pengalaman saya juga, kalau nak cerita ni sikit masa lagi no. Tadi tu imam kita setengah jam ni dah berapa puluh minit dah. Tak apalah, saya bukan selalu mai ni, hantam sekali mai, hantam terus sampai ke 12, tak apa kena. Saya bukan selalu mai, jarang-jarang mai. Baik, bukan jarang pun, memang kali pertama pun mai kan. Lepas ni tak bagi pun tak apa dah. Nah, mai puas dah bagi panjang terus. Dia kotor dengan ke depan sekali. Nah, baik. Sejam lewat je. Nah. Pengalaman saya kalau di musim ni, masya-Allah, kalau 10 malam terakhir ni mesti pesta ibadah. Makin ramai masjid, ramai. Kita mai 10 malam terakhir ni di surut. Dia kuih surut. Dia kata tak apalah, ibadah ni buat di rumah pun tak apa. Nabi dulu buat beberapa hari di masjid, kemudian Nabi buat di rumah. Dia kita pun dah buat lagu tu juga. Nah. Dia tiru Nabi dalam bab tu pula. Nah. Tapi betul kan dia buat di rumah, wallahu a'lam. 10 malam terakhir ni masya-Allah mega. Tambah kalau pengalaman saya yang duduk di Qahira, anak-anak tuan-tuan kalau yang mengaji di Mesir, tanya tengok. Nah, tiap-tiap malam 27 akan ada satu perhimpunan yang besar sembahyang tarawih ni beramai-ramai di Masjid Sayyidina Amr Al-As, Masjid Sahabat. Nah, dikatakan itulah kota Fustat yang dibuka oleh Sayyidina Amr Al-As. Masjid tu besar, nah, besar dan tidak berbumbung, dan ada bumbung sikit je kawasan petak tu, tapi yang tengah-tengah dibiarkan kosong, penuh ramai. Kalau mai lepas maghrib kira duduk atas jalan raya, dan kita apa mai isyak pun tak apa, boleh masuk lagi. Kata mai isyak, mai lepas mayang isyak pun tak apa, boleh masuk lagi. Mai banyak ruang kosong lagi. Masjid kita kan besar mana pun. Nah, habis lepas cabut balik. Nah, alasan apa? Buat witir di rumah. Bagus. Kalau sungguh buat, alhamdulillah. Tapi takut tak buat lah. Nah. Tak apa. Nah. Maksudnya bila kalau main lepas maghrib tu memang duduk di luar ramai penuh. Tambah-tambah malam yang ke-27 lagi ramai, puluhan ribu yang akan main pada malam tu. Sembahyang tarawih secara berjemaah. Sebab apa? Menitarikan ramai malam tu. Jibril sendiri yang turun jadi imam. Nah, ni saya cakap bukan melawak ni, betul. Nah, Jibril sendiri yang turun jadi imam. Tuan-tuan percaya kan? Kena percayalah, saya main jauh ni kan burung pula. Nah, Jibril sendiri yang main jadi imam. Sebab apa? Imam tu memang nama dia Muhammad Jibril. Nah, memang nama dia Muhammad Jibril. Bukan Jibril malaikat yang turun. Kalau Jibril malaikat turun, kira tak tahulah, hebat sungguh lah. Jibril yang turun jadi imam. Dia jadi imam ni masya-Allah panjang sembahyang dia. Lepas 4 rakaat rehat, boleh makan nasi pun semua lepas. Ada sambil-sambil duk tersirah, kita duduk belakang ujung-ujung ni, makan boleh, minum pun sembang sikit, duduk santai tidur ke boleh dulu. Lepas tu aqimus solah, sembahyang pula 4 rakaat. Sembahyang 4 rakaat, lepas 4 rakaat tazkirah pula. Nak abang kata panjang je 4 rakaat tu, boleh rehat sembang, sekali sembahyang witir. Buat 8 tapi sembahyang panjang. Nah, habis 2 rakaat witir, mai rakaat yang terakhir untuk witir. Untuk witir iaitulah baca doa qunut. Doa qunut tuan-tuan, lepas rokok tu mau standby lah, sejam doa qunut dah. Nah, doa qunut sejam duduk ni. Kita doa mereka ni doa apa dia baca ni, duk lepas ni Allahumma hdina fi man hadait wa qina fi man afait. Habis dekat tu lah. Nah, di doa apa ni banyak, munajat saja banyak, dan dia himpunkan semua doa-doa yang warid dalam Quran dan semua doa-doa yang warid dalam hadis dibacakan pada waktu malam tersebut. Sejam saja duduk macam ni. Tapi yang herannya ramai orang,
penuh. Try imam kita buat tengok sekali sejam. Lepas geram sikit, lepas tu turun surat dengan duk lantik dah imam ni karut. Pakai tak jadi. Dan maksudnya imam yang dia baca sendiri, bukan dia suruh siapa-siapa main, bukan buat iklan apa, memang malam 27 ramai yang akan main penuh. Bahkan luar daripada negeri Kahirah, contohnya macam Pulau Pinang, buat di Selangor, contoh orang Pulau Pinang pun main juga, naik kereta pergi bawa bermalam 2-3 malam di situ semata-mata nak berimamkan dengan Syekh Mat Jibril ni, sebab munajatnya panjang pada malam tersebut. Yang bestnya lagi, semua ni bila menghayati doa Jibril, semua pakat menangis nak menghayati. Kita hak pelajar Melayu ni pun menangis juga, Masya Allah. Tapi dia menangis kok lain. Orang munajat minta maaf, minta ampun, minta dihapuskan dosa. Dia munajat, Ya Allah, Ya Tuhanku, bagilah hidayah pada Syekh Jibril ni untuk sujud sekarang ni juga, Ya Allah. Dia buat lagu tu, kira clear lah. Maksudnya dia minta, Ya Allah, tolonglah, tak tahan dah, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah. Dalam hati lah. Kita dengar bunyi amin pun tahu dah amin penat. Amin. Lagu duk bunyi amin, tak larat. Amin, tangan duk hujang tu. Memang tak larat tuan, sejam. Tapi kenangan manis. Masya Allah, kita beribadah dalam keadaan yang Masya Allah, saya tak jumpa lagi di Malaysia buat lagu tu. Penuh orang tapi doa tu yang didoa oleh pelajar-pelajar Malaysia ni makbul juga. Tapi makbul setelah mana sejam, baru Allah Ta'ala makbul. Barulah sujud Syekh Jibril tu. Masya Allah tuan-tuan, muslimin dan rahmati Allah. Jadi saya sengaja sebut benda ni bukan jenaka, bukannya benda apa, tapi nak tunjuk bahawa ibadah orang lain ni jauh lebih hebat daripada kita. Kita had ubat teralapan ni ringkas-ringkas saja. Doa pun pendek-pendek saja. Agak-agak macam mana kita ni, insya-Allah. Hak tu lah, nak buat persoalan sikit. Nak buat persoalan sikit di hujung ni. Agak-agak macam mana ibadah kita ni. Sedekah kita, ibadah kita waktu malam, siang hari, yang duk ada mengata ke orang, duk ada mengumpat orang, dengki, nak berjatuh orang. Itulah kerja kita.